Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu qawlana amin. Faya ayyuhal mu'minun ittaqullah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Muslimin muslimat sidang jamaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kita merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan keizinan kepada kita bersama untuk sekali lagi pada kali ini. InsyaAllah kita akan meneruskan pembacaan kitab Manhaj Fiqh Asy-Syafi'i di tajuk yang terakhir insyaAllah, iaitu tajuk berkenaan dengan janazah. Kita masuk ke muka surat yang ke-580, iaitu mengafankan, insyaAllah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Seterusnya, selepas cerita daripada memandikan jenazah, masuk kepada peringkat yang seterusnya. Yang ni wajib buat. Kalau kata jenazah orang Islam, selepas mandi wajib dikafankan. Apa dia? Sekurang-kurang kafan yang dituntut oleh syarak ialah membalut seluruh tubuhnya dengan sehelai kain. Sekurang-kurang kafan mengikut hukum syarak, sekurang-kurang balut seluruh tubuh jenazah itu dengan sehelai kain, paling kurang. Maknanya sehelai kain bolehlah, tadi ada masalah kalau itu saja yang kita ada ataupun itu saja kemampuannya. Sehelai kain menutup seluruh anggota badannya, kemudian selesai cerita kafan. Begitu juga kepalanya jika dia tidak di dalam berihram. Maksudnya kalau jenazah ini meninggal di dalam keadaan dia berihram, jangan ditutup, sebab dia masih berada di dalam pantang larang berihram. Kita dah baca dah sebelum ni kan. Nanti dia sebut sekali lagi. Tetapi kalau dia bukan dalam keadaan berihram, maka tutuplah seluruh anggotanya termasuk kepala. Menurut pendapat yang lebih sahih, ini dia sebut sekurang-kurangnya selai kain. Tetapi menurut pendapat yang lebih sahih, kafan yang wajib ialah sehelai kain yang menutup aurat. Menutup aurat ni maknanya kalau aurat lelaki mana, aurat perempuan mana. Kita faham keadaan aurat tu je. Kita dah baca dah dulu beberapa tahun yang lepas tentang apa itu yang dimaksudkan dengan aurat. Lelaki macam ni aurat dia, kalau dalam mazhab lain ni aurat dia. Begitu juga wanita. Wanita tidak ada pertikaian, maknanya seluruh anggota dia adalah aurat kecuali muka dan tapak tangan. Apa lagi dia sebut? Cara yang lebih sempurna. Ini cerita nakkan kesempurnaan, dan inilah yang biasa kita buat. Tidak ada lagi pertikaian tentang bab ni kan.
cara yang lebih sempurna bagi mayat lelaki ialah mengafankannya dengan 3 helai kain putih yang setiap helai sama panjangnya dengan mayat. Faham kan? Yang paling sempurna untuk jenazah lelaki ataupun untuk mayat lelaki, 3 helai kain putih yang setiap helai, mana setiap satu tu sama panjangnya dengan mayat. Ini keluar. Buka tadi tercekik. Bila ada saya langsung ni kena nampak smart. Kalau tak nanti peminat kurang. Baik. 3 helai kain putih. Ini disebut yang paling sempurna. 3 helai kain putih yang sama dengan mayat itu ataupun jenazah itu bagi jenazah lelaki. Kalau lebar setiap helai kain pula kira-kira boleh membalut seluruh tubuhnya. Lebar dia macam mana? Berapa besar? Tengoklah body dia. Kan? Kalau body orang Arab, orang Eropah, body dia kan besar. Orang kita pun ada juga yang besar kan, yang jenis body besar tu. Ikutlah lebar badan yang boleh tutup badan dia. Mana dia tidak ada had-had tertentu. Ada pun lebarnya ialah berapa kaki, anda ada. Boleh tutup kaki sampai ke kepala. Okey. Lebarnya tengoklah kepada saiz badan jenazah tersebut. Kemudian makruh mengafankan mayat dengan kain yang bukan berwarna putih atau dengan sesuatu yang menyerupai baju. Makruh kita mengafankan mayat dengan warna lain. Boleh tak? Boleh lah. Ceritanya boleh, tapi makruh. Bila sebut makruh, maknanya kalau boleh jangan buatlah. Ada tak jenis-jenis fahaman yang kain warna lain? Ada. Kalau orang Syiah, kain hitam. Kan? Yang kita faham lah. Yang disebutkan di dalam akhbar-akhbar macam tu kan. Baik. Kemudian apa lagi makruh? Dan menutup kepalanya dengan sesuatu yang menyerupai serban. Pakaikan jenazah lelaki ataupun mayat lelaki dengan serban, hukumnya makruh. Ada buat tak dalam masyarakat kita? Inilah yang selalunya dibuat dalam masyarakat kita. Ambillah serban yang dia pakai masa dia hidup main. Biarlah pergi sama-sama dengan jenazah. Balutlah serban kat mayat tersebut. Apa hukumnya? Makruh. Bila namanya makruh, dia tidak sempurna. Namanya makruh, dia tak sempurna. Sebab makruh akan menyanggah sunnah. Itu je. Buat perkara yang sunat. Tetapi dalam masyarakat kita, sudah berlaku sejak zaman berzaman, jenazah lelaki akhirnya sebelum dia tutup, dia pakaikan serban. Kan? Kadang-kadang orang tu kepayah putih pun tak pernah pakai masa hidup. Meninggal berserban dah. Kan? Hukumnya makruh. Hal ini berdasarkan hadis. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, kuffina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi thalathatin aswabin baydin sahuliyatin laysa fiha qamisun wala imamatun. Kan jelas hadis ni kan. Yang bermaksud daripada Aisyah radhiyallahu anha katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah dikafankan dengan 3 lapis kain kapas putih yang bersih tanpa baju dan serban. Nampak? Ini hadis riwayat Al-Bukhari. Dalam Bukhari ada, dalam Muslim ada. Kalau nak tanya hadis ni sahih ke? Yang tak boleh pakai serban ni. Hadis sahih lah. Dalam Bukhari Muslim kan? Bukan dia kata haram. Tapi Nabi sendiri pun tidak diserbankan jenazahnya. Takkan kita nak berserban pula? Kan? Disebutkan oleh Aisyah, Nabi dikafankan dengan 3 helai kain putih yang bersih tanpa baju. Maksudnya tak dibuat baju lah.
Mungkin kita nakkan kita mungkin seorang yang dikenali, seorang yang ada nama, seorang yang ada duit contohnya, kaya raya. Bila time kita nak dikafankan, kita wasiatlah sebelum mati. Esok kalau Dan mati, Dan nak kain yang dibawa daripada Turki. Dan dah beli dah kain tu, kain kapas daripada Turki, buatkan jubah. Tak nak kafan biasa, buatkan jubah siap dengan cekak sini, butang penuh sampai ke atas, kemudian baru kafankan. Apa hukumnya? Makruh. Dalilnya ni Nabi pun dikafankan dengan 3 helai kain biasa tanpa menyerupai baju, dan Nabi juga tidak dipakaikan serban. Clear. Habis yang dah buat lepas-lepas ni macam mana? Yang lepas-lepas lah kan, yang akan datang jangan buat. Itu saja. Yang lepaslah. Yang akan datang ni tak payah buat. Sebab apa? Hadis mengatakan dengan terang dan jelas, begitulah cara Nabi dikafankan. Baik. Hadis yang lain pula, annahu sallallahu alaihi wasallam qala, albasu min thiyabikumul bayad fa innaha khairu thiyabikum wa kaffinu fiha mautakum. Yang bermaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pakailah pakaian kamu yang berwarna putih, kerana ia adalah sebaik-baik pakaian, dan kafankanlah yang mati di kalangan kamu dengannya. Nabi sebut pakailah pakaian putih. Bila pakai pakaian putih, kita dapat pahala. Sebab itu sunnah Nabi. Nabi suruh, Nabi galakkan, Nabi cukup suka pakaian putih dan bersih. Pakai pakaian putih, kemudian kafanlah dengan kain putih juga. Kalau kafan dengan kain warna lain, hukumnya makruh. Kalau pakai baju dengan baju warna lain selain daripada putih, tak makruh kan, dia tak makruh. Nabi pun ada pakai warna hijau, warna merah dan sebagainya. Cuma yang Nabi sebut ini waktu kafan kain putih lah. Kan. Jadi ini yang disebut di dalam hadis-hadis sahih. Tidak ada serban, tidak ada bentuk baju, dan tidak ada warna lain. Nabi sendiri dikafankan dengan kain putih. Selesai bab tu kan. Kita boleh faham. Bagi mayat perempuan, tadi ni lelaki. Bagi mayat perempuan, sunat dikafankan dengan 5 helai kain putih. Lelaki 3, perempuan 5. Iaitu sehelai kain menutup daripada pusat hingga ke hujung badan. Sehelai kain menutup daripada pusat. Ni mayat perempuan ni. Sehingga ke hujung badan. Sehelai tudung yang menutup kepalanya. Sehelai baju menutup badan bahagian atas hingga ke kain. Dan 2 helai lagi setiap satu membalut seluruh tubuhnya. Yang lelaki kena tahu tak bab ni? Kena tahulah. Kan? Dia bab hukum-hukum fiqah ni yang wajib tahu lelaki. Suami yang wajib tahu. Kan tengok tajuk ni. Ini perempuan, biarlah dah. Dia tahulah nguruskan macam mana. Kita tak ada dapat dengan perempuan tu dah. Kan? Yang wajib belajar lelaki. Dan lelaki, suami balik sampaikan pada isteri. Yang dikatakan kafan mayat perempuan itu sunat dikafankan dengan 5 helai kain putih, itu suami kena sampaikan kepada isteri di rumah. Dan muslimat kita yang dah biasa mengafankan, tak jadi masalah, dia dah faham dah. Baca kitab ni sambil lalu, dia kata dari pusat ke atas, daripada atas sampai ke kaki, kemudian yang 2 helai terakhir balut seluruh badan, dah faham dah keadaan dia macam mana. Cerita mandi jenazah, mengkafankan jenazah ini yang lebih memahamkan kita bila ada praktikal. Itu sebab orang buat kursus jenazah. Sebab bila cakap dalam kitab macam ni, kita cuma boleh gambarkan macam mana. Kalau kita tak pernah berada di medan, kalau kita memang dah biasa turun, sama ada kita sebagai pembantu ataupun melihat sahaja, ataupun kita memang orang yang menguruskan jenazah, kita dah faham keadaan dia macam mana. Cuma bila kita baca kitab, kita dah nampak gambarannya.
Tiba-tiba macam saya sebut dulu, tiba-tiba orang yang nak mengurus jenazah tidak ada. Masa tu dia tidak ada di situ. Nak cari tempat lain kita tak tahu siapa nak cari. Kita dah belajar kitab ni, kita dah baca kitab ni macam ni. Daripada mandi dia macam mana, menghafalkan macam mana, kita faham. Ikut macam mana yang kitab ajar kepada kita. Sebab yang dari kitab ini semuanya daripada Nabi SAW, daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita duk jadi kelang kabut, duk jadi tak tentu arah bila tidak ada orang yang nak menguruskan. Kita uruskan sendiri, insya-Allah. Boleh selesai. Hal ini berdasarkan hadis anna Nabi sallallahu alaihi wasallam amara an tukaffana batuhu Ummul Kulsum radhiyallahu anha fi dhalik. Yang bermaksud Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kafankan puteri baginda Ummu Kulsum radhiyallahu anha dengan cara tersebut. Nabi mengarahkan anaknya Ummi Kulsum dikafankan di dalam keadaan yang macam kita sebut tadi, dengan 5 helai kain putih. Maknanya yang kita dah buat hari ni tu betul lah. Betul lah. Cuma ada 2-3 benda yang kita buat tidak ada disebut di dalam kitab. Maknanya itu lebih kepada adat sahaja. Macam kita duk pakai serban kan, jenazah itu adat sahaja, tidak ada di dalam hukum. Kalau kembali kepada hukum, makruh, tak payah buat lepas ni. Ataupun orang yang nak mengerjakan jenazah tu ada setengah tempat dia pula kena ikat kain di kepala. Sini saya tak tahulah macam mana kan. Ada setengah tempat orang yang nak menguruskan, nak mandikan jenazah ni, disuruh ikat kepala dengan kain putih. Adalah sebab-sebab tertentu kan. Dalam hukum tidak ada. Itu lebih kepada adat. Bila hukum bertembung dengan adat, maka automatically hukum berada di atas. Laksanakan hukum terlebih dahulu. Adat tu tak buat pun tak jadi masalah. Ada adat yang kadang-kadang boleh mengundang murka Allah Ta'ala. Jangan terikat sangatlah. Kemudian seterusnya, cara mengafan tersebut ialah bagi mayat yang bukan dalam berihram. Cerita sama juga. Lelaki ke perempuan ke, kalau dia di dalam ihram, ada tempat-tempat yang tak boleh ditutup. Jika mayat lelaki dalam berihram, wajib dibiarkan kepalanya terdedah. Kalau dia meninggal dalam keadaan ihram, wajib kepala dia terdedah. Jangan kita tutup. Wajib kepala dia terdedah sebab dia masih lagi di dalam ihram. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang lalu tentang orang yang mati terjatuh daripada untanya ketika itu dia di dalam berihram. Cerita di zaman Nabi. Dia jatuh, unta pijak tengkuk dia, dia mati. Sedangkan dia dalam perjalanan nak mengerjakan umrah di dalam ihram. Maka cara mandinya dan cara kafannya tak sama dengan orang mati biasa. Muka mayat perempuan yang dalam berihram sama hukumnya dengan kepala mayat lelaki tersebut. Jangan tutup mukanya, buka, dedahkan, sebab dia meninggal dalam keadaan berihram. Jangan pula lepas ni kita kalau berjumpa dalam keadaan macam tu, kita pula kecoh suruh tutup kepala. Kepala tak tutup tu, kita mandai-mandai kan. Dan malaslah nak tunggu, dan baliklah. Doge, tak dengar orang cakap. Padahal orang tu dalam berihram. Kan, berihram selalunya tak ada di sinilah, kan. Kalau orang berihram ni selalunya dia berada di tanah Arab lah, dia nak buat umrah, buat haji kan. Kecuali dia ambil miqat zamani. Jangan buat-buat. Miqat ada 2 kan, miqat makani, miqat zamani. Ada ke orang buat miqat zamani? Jangan buat-buat. Kan, tiba-tiba kata Arab Saudi dah benarkan umrah sekarang. Bermula 1 November, negara-negara luar yang dipilih oleh Arab Saudi dah keluar surat khabar kan, dia benarkan untuk melakukan umrah. Kita pun jadi tak sabar kan, patut pergi bulan 3 dengan Ustaz Rahman contohlah kan. Tiba-tiba tak dapat pergi MCO. Tahu-tahu dapat pergi ni, dapat je berita tu. Nawaitul umrah, dia terus niat umrah.
Laku dah umrah niat dia tu. Laku. Ini miqat zamani nama dia. Miqat masa. Nanya dia. Dia pun nak test lah. Test pakai kain ihram semua duk. Tak sabar nak umrah ni. Duduk depan pintu. Nawaitul umrata wa ihramtu biha lillahi ta'ala. Aku niat dah. Niat tu terpakai. Jangan cari pasal. Tengok-tengok bulan 11 tak dapat pergi. Seumur hidup dah pakai ihram kat rumah. Pup meninggal dia. Ni yang dia kata. Meninggal dia dalam keadaan berihram. Tak boleh dia dikafankan, dimandikan macam orang biasa. Lelaki kepala dia kena buka, perempuan muka dia kena buka. Baik. Kemudian seterusnya, wajib menggunakan kain kafan daripada jenis yang harus dipakai ketika hidup, yang harus dipakai masa kita hidup. Oleh itu tidak harus mengafankan mayat lelaki dengan kain sutera asli. Orang tak buat pun kan. Jangan dok buatlah kain sutera. Kaya macam mana pun kain sutera tak boleh dibuat kafan. Sayugia diletakkan kapas yang dibubuh ubat mayat atau kapur barus pada semua rongga badan dan anggota sujudnya. Kita biasa letak tu kan, kapur barus tu, dia hidung dia, telinga dia, rongga, tapak tangan dia. Itu memang biasa kita uruskan. Begitu juga kafannya diikat dengan perca kain, kemudian dibuka ketika di dalam kubur. Ikat tu untuk menyempurnakan keadaan jenazah tu. Ikat elok-elok, bahagian perut ikat, kepala ikat, semua ikat. Kemudian bila dimasukkan ke liang lahat, buka semua ikatan tersebut. Masuk je ke liang lahat, buka semua ikatan tersebut ataupun longgarkan. Kenakan pipinya ke bahagian tanah. Bila baca ni duk bayangkan, kan kita duk bayangkan suatu hari nanti aku berada di tempat tu. Masya Allah, subhanallah kan. Sekarang ni kita tak ternampak lagi macam mana kan. Kita duk menguruskan jenazah, tengok. Saya paling feel sekali kalau menguruskan jenazah ni saat dibaringkan di liang lahat. Masa tu dia datang. Perasaan tersekat dada tu datang. Sumbat rasa dada ni. Duk bayang aku duk situ esok tu. Di dalam keadaan liang lahat muat seorang. Liang lahat muat seorang. Nampak? Gelapnya wahai tidak terperi. Ada yang menangis lagi. Jangan menangis. Kita semua akan ke situ. Gelapnya wahai tidak terperi. Allahu Akbar kan. Cerita masuk je ke alam barzakh, masuk je ke alam kubur, maka bermulalah kehidupan kita di alam yang lain, yang mana dunia sudah jauh kita tinggalkan. Siapa yang akan berada di alam barzakh itu? Semua yang hidup, termasuklah kita. Pendahulu kita, mereka sudah pun berada di sana. Berapa lama? Wallahu alam, kita tak tahu. Sampai masa kita juga akan berada di sana. Insaflah kita kan. Okey, bab kafan selesai. Bab seterusnya, solat jenazah. Nak tutup dah ni. Salat jenazah. Pensyariatan salat jenazah berdasarkan hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'an Najashiyya fil yawm alladhi mata fihi faqaraja ila al-musalla fasaffa bihim wa kabbara arba'an. Yang bermaksud daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersedih atas kematian An-Najashi, lalu baginda keluar ke tempat salat, berbaris bersama-sama sahabat dan bersalat sebanyak 4 kali takbir. Ini cerita An-Najashi, dia meninggal di Ethiopia, Abyssinia, Habasyah suatu ketika dulu disebut kan. An-Najashi meninggal dan Nabi tahu An-Najashi ni dia memeluk Islam. Ketika An-Najashi ini meninggal, tidak ada siapa yang nak mensalatkannya. Lalu Nabi bersama dengan para sahabat mensalatkan jenazah An-Najashi ini
di luar Masjid Nabi, iaitulah hari ini yang kita sebut Masjid Ghamamah, yang banyak kali dah kita dah sebutkan. Ini nak sebut jenazah dalam apa keadaan pun mesti disolatkan. Dia jauh ke dia dekat, kita solatkan jenazah. Yang ni lah yang kita sebut solat ghaib tu kan. Nabi buat. Kita yang jenazah depan dengan kita, lagilah wajib kita solatkan dalam apa keadaan sekalipun. Kalau kita tahu dia orang Islam, tak kira lah hidupnya macam mana lintang pukang tunggang langgang pun, kita tahu dia memang Islam, dia memang orang Islam, maka wajib bagi kita menguruskan jenazahnya sampailah kepada yang kita baca ni, solatkan jenazahnya. Tidak sah solat jenazah kecuali setelah dimandikan. Kita tak boleh solatkan jenazah kecuali jenazah itu sudah dimandikan. Tiba-tiba nak mandi, tak ada orang nak mandikan. Nak tayamum, tak pandai nak tayamum macam mana. Kan? Jadi duk fikir-fikir pada duk biar jenazah ni macam ni, kita semayang je lah. Sekurang-kurangnya adalah juga Tuhan tengok kita semayangkan jenazah dia ni, terus semayang kebumikan, tidak sah. Sembahyang itu tidak dikira kecuali sesudah dimandikan. Kemudian cara solat jenazah adalah seperti berikut. Ini kita ramai faham dah. 1. Bertakbiratul ihram sambil berniat solat jenazah. Cara berniat ialah ingat dalam fikiran solat jenazah 4 takbir fardu kifayah. Senang kan? Ini usalli ala hadzal, laki ke perempuan, mayyitati tifli. Kan kalau budak, tifli, salli ala hadzal mayyita. Dia pusing penjudah. Imam dah salam, dia duk usalli situ, sebab tak jumpa punca. Duduk je belakang imam, niatlah hati, aku nak sembahyang jenazah 4 takbir fardu kifayah, Allahu akbar. Jangan cakap kuat-kuat. Dan nak sembahyang jenazah 4 takbir fardu kifayah makmum kerana Allah Taala, Allahu akbar. Tak jadi imam sembahyang. Imam pusing, mana datang ni? Kau turun dari mana? Tak payah lafaz, lintas, ingat je, lintas kat hati. Nak sembahyang jenazah 4 takbir fardu kifayah makmum, Allahu akbar. Selesai. Ni nak usalli itu sampai tertinggal dah 2 takbir. Dia nak takbir seorang-seorang, imam dah salam, nak takbir seorang-seorang tambah 2 lagi, malu. Salam je lah. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi. Tak sempurna lah kan? Ni ya, cara dia. Ingat dalam otak ni, nak solat jenazah 4 takbir fardu kifayah, Allah. Sah. Selesai dah. Bila kita duduk belakang imam, dah tentu kita makmum. Kan? Perlu sebab makmum. Kita duduk belakang imam, dah tentu dah kita makmum. Apa pula makmuman? Betul lah, kalau makmuman itu lebih sempurna, tapi sekurang-kurangnya itulah caranya. Kita sebut, tak payah nak pening-pening, tak payah nak kelang kabut. Sembahyang jenazah very simple. Kan? Tanya dia, kau kenapa tak ikut sembahyang jenazah tadi? Dan ni masalah nak sujud tak boleh apa? Kau sujud apa sembahyang jenazah? La ilaha illallah. Nampak bonah tak bonah buat kan? Pernah lah suatu ketika, masa tu saya sekolah lagi lah, ada orang kampung meninggal. Jadi didirikanlah solat jenazah dalam rumah. Duduk rapat-rapat lah. Ada seorang hamba Allah ni, dia gelak. Saya ingat macam saya sekolah rendah lagi masa tu. Dia gelak, dia kata, ni apa semayang macam ni, dia kata. Rapat-rapat macam mana nak rokok je kita tu. Bantai buntut masing-masing, dia gelak. Kan? Dalam hati kesian kan. Dalam hati kesian hamba Allah ni kan. Maknanya dia tak pernah buat. Jadi kita bila ada orang solat jenazah, kita buatlah. Pahalanya sebesar gunung Uhud Allah bagi kat kita. Kita solat jenazah ni, besar gunung Uhud Allah bagi pahala kat kita. Besar tu kan. Ada bila disebut dia solat jenazah, tampil sekali, tak ada masalah, duduk solat jenazah sama-sama. 1. Yang kedua, setelah bertakbir. Tadi takbiratul ihram kan, kemudian takbir yang kedua pula. Setelah bertakbir, letakkan kedua-dua tangan ke dada sebagaimana solat biasa, kemudian bacalah Al-Fatihah.
Jangan sebut Al-Fatihah. Tak payah. Baca surah Fatihah lah. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin ila al-akhir. Baca surah Al-Fatihah. Selesai. Kemudian setelah selesai membaca Al-Fatihah, bertakbir pula kali kedua sambil mengangkat kedua-dua tangan hingga ke cuping telinga, kemudian meletakkannya semula ke dada, dan bacalah apa-apa salawat ke atas Nabi. Salawat yang afdal ialah salawat Ibrahimiyah, sebagaimana yang telah disebutkan dalam bab hukum-hukum salat. Allahu Akbar. Yang kedua, bacalah sesudah takbiratul ihram kan, Fatihah. Kemudian Allahu Akbar sekali lagi, baca salawat. Paling kurang Allahumma salli ala Muhammad. Dah. Cukup, selesai. Allahumma salli ala Muhammad. Sebaik-baiknya salawat Ibrahimiyah sampai habislah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim. Sampai habis. Itu memang dah biasa kita buat. Bertakbir kali ketiga dan diikuti dengan mendoakan mayat. Yang ketiga, Allahu Akbar, takbir yang ketiga. Kemudian mendoakan mayat adalah maksud utama salat jenazah. Salat jenazah ni apa? Salat jenazah itu doa dekat situ lah. Salat jenazah ini doa dia dekat situ, bukan lepas solat. Nak doa lepas solat pun tak jadi masalah. Doa lah, bukan ada larangan pun. Tetapi cerita salat jenazah, habis salam, habis. Angkatlah jenazah tu, bawa lah ke kubur. Kan? Tapi kita nak doa lepas solat, tak jadi masalah pun. Kita mendoakan kebaikan untuk dia, minta pengampunan untuk diri kita bersama dan diri dia, tak ada masalah. Tapi solat jenazah itu adalah doa. Doanya bila? Waktu kita sembahyang tu lah. Baik, hal ini berdasarkan hadis an Talhah ibni Abdullah ibni Auf qala sallaitu khalfa ibni Abbas radhiyallahu anhuma ala janazah faqara'a bi fatihatil kitab faqala liya'lamu annaha sunnatun. Yang bermaksud daripada Talhah bin Abdullah bin Auf katanya, aku bersalat janazah di belakang Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dia membaca Fatihah kemudian katanya supaya mereka tahu itulah sunnah. Kata Ibnu Abbas, dia baca kuat-kuat tu supaya orang tahu inilah sunnah. Maksudnya inilah cara yang Nabi buat. Allahu Akbar, baca surah Fatihah. Allahu Akbar, salawat ke atas Nabi. Allahu Akbar, bacalah doa. Baik. Hadis yang lain pula an Abi Umamah ibn Sahl radhiyallahu anhu annahu akhbarahu rajulun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna sunnata fi salati 'ala al-janazah ay yakabbira al-imam thumma yaqra'a bi fatihatil kitab ba'da at-takbirati al-ula sirran fi nafsihi thumma yusalli 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa yukhlis ad-du'a lil janazati fi at-takbirat wa la yaqra'a fi shay'in minhunna thumma yusallim sirran fi nafsihi. Yang bermaksud daripada Abu Umamah bin Sahal radhiyallahu an, dia diberitahu oleh seorang lelaki di kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa salat jenazah menurut sunnah ialah imam bertakbir. Salat jenazah menurut sunnah ialah imam bertakbir, kemudian membaca Fatihah dengan perlahan selepas takbir yang pertama, seterusnya bersalawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mendoakan jenazah semata-mata dalam takbir-takbir tersebut tanpa apa-apa bacaan yang lain, kemudian mengucap salam dengan perlahan. Dalam doa salat jenazah tak ada Nabi masukkan doa yang lain. Adakah dalam salat jenazah kita dengar Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah? Ada? Tak ada kan? Seluruh doa itu dikhaskan untuk jenazah tersebut. Jangan kita tambah-tambah. Hadis mengatakan sunnah Nabi bila menyembahyangkan jenazah, sembahyang itu adalah doa. Doa itu adalah khusus untuk jenazah, bukan untuk yang lain-lain. Jangan masa tu pula doa, ya Allah turunkanlah hujan, ya Allah panas bonar asal. Doa lain tak masuk, dia untuk jenazah sahaja. Sekurang-kurangnya doa ialah Allahumma arhamhu aw yaghfir lahu
Apa maknanya? Ya Allah rahmatilah dia, atau ya Allah ampunilah dia. Macam mana? Kita tak hafal doa kan? Pendek je. Allahumma ghfir lahu. Dah. Itulah doa dia. Pendek je. Lepas takbir yang ketiga, Allahu Akbar, Allahumma ghfir lahu. Habis. Kalau kita hafal yang panjang, bacalah sampai habis. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu akrim nuzulahu wa wasi' amalahu sampai habis. Kalau kita tak hafal, itu sahaja. Tak hafal juga, dalam hati, doa dalam hati, ya Allah ya Tuhanku, ampunkanlah saudaraku ini, masukkanlah dia ke dalam syurgamu, hindarkanlah dia daripada sisaan kubur. Contoh doa dalam hati lah. Jangan bercakap bahasa Melayu tengah sembahyang. Sembahyang tak boleh cakap Melayu kan. Kecuali lepas sembahyang lah. Itu yang boleh sembahyang, lepas sembahyang baca doa tu tak jadi masalah. Lepas salam berdoa. Doa yang paling sempurna ialah doa yang berasaskan, yakni maksur daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mulakan dengan doa ini. Ini doa yang maksur, yang diasaskan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dia doa? Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa dhakarina wa unthana. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi 'alal Islam wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu 'alal iman. Ini doa yang maksur, dia kata. Kita baca doa ni. Kalau tak hafal, cuba hafal. Kalau tak hafal pun tak apa. Bacalah doa yang biasa kita baca. Tak jadi masalah. Yang penting doa kepada jenazah. Yang bermaksud, ya Allah ampunilah kami yang masih hidup dan yang telah mati, yang bersama-sama kami dan yang tiada bersama-sama kami, yang muda dan yang tua, dan yang lelaki dan yang perempuan. Ya Allah, sesiapa di kalangan kami yang engkau teruskan hidupnya, hidupkanlah dia sebagai dia beragama Islam, dan sesiapa yang engkau matikan, matikanlah dia di dalam iman. Untuk dia. Kan? Kemudian doa yang seterusnya bagi jenazah lelaki, Allahumma hadza 'abduka wa ibnu 'abdaika. Bagi jenazah perempuan, Allahumma hadhihi amatuka wa ibnahu amatika. Ini untuk perempuan. Maksudnya, ya Allah inilah hamba-Mu dan anak kepada dua hamba-Mu. Nampak? Anak kepada dua hamba-Mu, anak mak ayah dia lah. Kan? Inilah hamba-Mu. Ini dia dah pergi dah menghadap-Mu ya Allah. Dia dah kembali ke pangkuan-Mu ya Allah. Doakanlah untuk dia. Sebab konsep sembahyang jenazah itu adalah mendoakan si mati. Dan doa seterusnya, kharaja min rawhid dunya wa sa'atiha wa mahbubihi wa ahibbaihi fiha ila zulmahil qabr wa ma huwa laqih kana yashhadu an la ilaha illa anta wahdaka wa anna muhammadan abduka wa rasuluk wa anta a'lamu bihi minna. Allahumma innahu nazala bika wa anta khairu manzulin bihi wa asbaha faqiran ila rahmatik wa anta ghaniyun an azabih wa qad ji'naka raghibina ilaik. Syafa'a lahu. Allahumma in kana muhsinan fazid fi ihsanihi wa in kana musian fatajawaz anhu wa laqihi bi rahmatika ridak wa qihi fitnatal qabri wa azabahu wafsah lahu fi qabrih wa jafil ardi an janbayh wa laqihi bi rahmatika al-amna min azabik hatta tab'asahu ila jannatik ya arhamar rahimin. Itu doa yang panjang. Kan, ini pun tak hafal juga kan. Saya pun tak hafal doa ni. Panjang kan. Sebab kita dah biasa doa yang biasa kita duk bawa dalam solat jenazah. Yang bermaksud dia telah keluar daripada kesenangan dan kemewahan dunia. Kita sebut dengan Allah, dia ni Allah dah pun keluar daripada kesenangan dan kemewahan dunia. Hari ini kita masih lagi dalam kesenangan dan kemewahan dunia. Cuma hari ini kita agak berada di dalam keadaan ketakutan dan kecemasan. Dah seronok dah kan. Kes harian dah mencecah 1. Paling kuat pun 9, paling kuat pun 10. Duk tak duk 300 lebih. Kau kan, 300 lebih semalam. Hari ni 290 lebih. Apa barang? Ingat ni berita yang menggembirakan ke?
Pihak kerajaan sebut perkara ini terkawal, tak perlu PKP. Memanglah terkawal. Tapi melihat angka-angka yang semakin memanjat ni, rasa-rasa macam tak terkawal. Kita rasalah kan, kerajaan kata masih lagi terkawal. Tok Isyam kata jangan panik. Panik. Jangan buat-buat kan, panik. Mana pernah ada kes sampai 200 lebih? Daripada bulan 3 tu, paling tinggi 4 hari bulan Jun, itu pun 260 lebih. 4 hari bulan Jun sahaja 460 lebih. Hari ini dah sampai kepada 300 lebih. Macam-macam kluster. Bah ketil, bah lunas, bah air bah semua. Kan? Tembok lah, benteng lah, bangun-bangun, la ilaha illallah. Anggerik lah. Kan? Sebab benda ni macam kata pengarah kesihatan, dia terpulang pada kita lah. Cara hidup kita macam mana? Kalau dulu cerita masa PKP 18 hari bulan 3 sampai ke bulan 5, bulan 6 tu, kita cukup patuh dengan SOP. Kita cukup jaga kan? Kita cukup jaga. Hari ni nampak masyarakat kebanyakannya macam tak ada apa. Dia macam tak ada apa. Dia selamba je berkumpul itu ini begitu begini. Bila jadi macam ni balik, jangan buat-buat. Kalau PKP kali yang kedua ni, contohnya kalau berlaku lagi PKP yang kali kedua ni, borek kita kan. Payah oh. Cerita kawan-kawan yang dah kena buang kerja. Ada satu syarikat minyak, dia kata apa? Keluar dalam surat khabar, dia dalam proses nak berhentikan lagi 9,000 pekerja. Bayangkan nasib kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang nak kena buang ni. Ada kawan hantar gambar daripada KLIA, dia hantar gambar. Dia hantar alangkah sunyinya KLIA hari ni. Tempat-tempat makan, tempat-tempat jual jajan-jajan ni pun kosong. Tempat parking kosong. Kapal terbang semua parking dalam keadaan tenang semua. Sebab apa? Penangan daripada PKP yang pertama. Kalau berlaku PKP yang kedua, difahamkan orang pencen tak dapat duit. Padan muka. Kan? Nampak orang pencen semua marah mak. Dengar-dengarnya macam tu, bukan betul lagi, dengarnya. Kan? Pencen tu semua diserahkan kepada orang yang masih bekerja. Selamatlah saya dengan Cikgu Mizi. Contoh kan. Kita tak nak benda ni berlaku sekali lagi. Kita dah ada pengalaman yang cukup perit. PKP yang pertama tu, tak tahu nak bayangkan betapa peritnya kita kan. Berlaku lagi, seandainya berlaku kali yang kedua, sedih kita. Sedih, lagi ramai yang akan hilang pekerjaan. Kesian sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita yang tak bernasib baik ni kan. Kita jaga kita. Yang pertama, kena ingat kita ada Allah Ta'ala. Dia hebat macam mana pun, dia ganas macam mana pun, dia serang macam mana pun, kita jaga kita itu usaha kita. Tetapi yang sebenarnya, kita ada Allah yang sentiasa menjaga kita. Kalau usaha dan ikhtiar kita betul, kita ikut SOP yang dengan anak-anak, masyarakat sekeliling suka dengan dia, hari ini ya Allah, dia sudah pun meninggalkan semua orang yang sayang dengan dia. Kita menghayati doa tu kan, menuju kegelapan kubur serta apa-apa yang akan ditempuhinya. Menuju kegelapan kubur. Kubur adalah suatu penempatan, suatu daerah, suatu rumah yang amat gelap dan gelita, tidak ada cahaya walau sebesar jarum sekalipun. Allahu Akbar kan. Bayangkan suasana itu. Dia telah bersaksi kepada dia. Dia telah bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan engkau sahaja dan bahawa Muhammad adalah hamba dan utusanmu. Engkaulah yang lebih mengetahui daripada kami tentangnya. Kan, kita nak tinggalkan kubur apa kita sebut? Saya dah sebut dulu kan. Ni, duk baca talqin ni. Sebelum tinggalkan kubur, sebelum baris terakhir talqin tu, dia sebut apa? Wahai, sebutlah nama. Sebut nama masing-masing. Jangan sebut nama saya. Wahai Fulan binti Fulan. Wahai Fulan binti Fulanah. Akhirnya, yang tu buat air mata duk keluar tu kan.
Akhirnya kami mengucapkan selamat tinggal kepadamu buat selama-lamanya. Tinggallah engkau di sini bersama dengan kasih sayang Tuhanmu. Sesungguhnya dunia ini telah jauh engkau tinggalkan. Engkau sekarang berada di alam barzakh menuju ke alam akhirat. Hanya Allah yang akan menjagamu, wahai Fulan bin Fulan. Kalau dengar macam tu, duk main WhatsApp lagi, tak payah pergi kubur lah. Kan? Dah pergi kubur jangan main WhatsApp. Kita nak dengar talqin tu apa cerita dia untuk menginsafkan kita yang tengah hidup ni. Hari ini kita dengar corong telinga kita, cuping telinga kita mendengar Pak Imam mentalkinkan orang sahabat saudara kita, anak kita, isteri kita yang dah pergi ni, mengucapkan selamat tinggal kepada dia selama-lamanya, pergi yang tidak akan kembali. Suatu hari aku juga akan mendapat ucapan yang sebegini daripada orang yang masih hidup. Alangkah takutnya kita bahawa dunia ini pasti kita akan tinggalkan. Ya Allah, dia telah menjadi tetamu engkau dan engkau adalah penerima tetamu yang terbaik. Dia dah jadi tetamu Allah. Dia kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang dia sedang memerlukan rahmatmu. Engkau boleh tidak mengazabkannya. Kami menghadapimu dengan penuh sukacita kepadamu, memohonkan syafaat untuknya. Rahmat Allah lah. Kita dah masuk ke dalam kubur ni bukan sebab kita ni tok alim, bukan sebab kita ni orang warak, kita ni kaki ibadat, maka kita tak diseksa di dalam kubur. Bukan sebab tu. Kita hamba. Sembahyang itu hak Allah Subhanahu wa ta'ala, kita kena buat. Kita terlepas daripada azab, fitnah dan siksa kubur sebab besarnya rahmat Allah kepada kita. Kan? Yang hidup ni jangan pula kita cakap, dia ni masa hidup dulu memang tak ada masalah dengan manusia. Memang selamat dia dalam kubur tu. Siapa kita nak jawab macam tu? Kan? Cuma bila kita sebut tentang baiknya, maknanya kita mendoakan dia. Bila perginya seseorang, kita sebut baiknya, maknanya perjalanan dia menuju ke syurga semakin mudah. Sebab orang mendoakan kebaikannya. Cerita nak lepas azab kubur, itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, jika dia melakukan kebaikan, tambahkanlah kebaikannya. Sekiranya dia melakukan kejahatan, ampunilah dia. Kurniakanlah kepadanya keredaan dengan rahmatmu. Peliharalah dia daripada fitnah kubur serta azabnya. Berilah kelapangan baginya di dalam kubur. Jarakkanlah tanahnya dari dua rusuknya. Dan dengan rahmatmu selamatkanlah dirinya daripada azabmu, wahai Tuhan yang maha penyayang dari semua yang penyayang. Itu jelah yang mampu kita buat. Doakanlah yang terbaik untuk dia. Kalau atas dunia, makhluk semua sayang dengan dia. Anak, isteri, suami, seluruh masyarakat sayang dengan dia. Kita mengharapkan kasih sayang kita itu, bila dia masuk ke alam kubur, Allah juga menyayanginya. Allah juga mengasihinya. Allah merahmatinya. Maka lapanglah kuburnya. Teranglah kuburnya. Selesalah kehidupannya di alam barzakh. Selamatlah dia daripada fitnah dan azab kubur. Ini kalau kita sebut tentang orang. Kita bayangkan tentang kita. Hari ini kena buatlah. Hari ini kita kena buat. Hari ini kita kena bersungguh-sungguh. Supaya kita masuk ke alam barzakh dalam keadaan keampunan Allah itu bersama-sama dengan kita di alam barzakh. Mudah-mudahan rahmat Allah itu akan datang kepada kita, maka selamatlah kita daripada fitnah kubur. Itu yang paling kita takut. Baca bab-bab macam ni, mudah-mudahan memberikan keinsafan kepada kita bahawa perjalanan akhir kita adalah apabila kita masuk ke alam barzakh. Bermulalah suatu perjalanan yang baru, iaitu perjalanan yang sebenar, perjalanan yang kekal abadi, perjalanan yang tidak ada jalan kembali ke dunia melainkan menuju akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Gambaran apa yang kita nak dapat di mahsyar besok, balasan yang kita nak dapat di akhirat Allah besok, itulah gambaran yang berlaku di dalam alam barzakh. Kalau di alam barzakh, di alam kubur itu betapa siksanya kita, kata Nabi, itulah gambaran apabila kita dibangkitkan di padang mahsyar. Bermulalah daripada hari ini. Kita hidup atas dunia ni, carilah sebanyak mungkin
keredaan Allah Subhanahu wa taala. Buatlah segala yang terbaik yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggallah segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan matinya kita di dalam keadaan husnul khatimah, pengakhiran yang baik. Bukan su'ul khatimah, bukan pengakhiran yang buruk. Kita orang Islam, insya-Allah pergilah kita di dalam keadaan kita pegang sungguh-sungguh Islam kita itu. Matilah kita di dalam keadaan sebagai seorang manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bab doa ni panjang ni, nanti kita akan sambung lagi. Kita akan jumpa insya-Allah doa yang selalu kita baca. Kalau boleh hafal doa ni lagi bagus. Tak boleh hafal, yang pendek tu cukup. Allahumma ighfir lahu dah. Kan yang penting bila ada solat jenazah kita hadir bersama-sama insya-Allah. Kita akan sambung pada bulan yang seterusnya insya-Allah. Qul qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.